Dan selamat pagi. Jadi hari ini cikgu nak bincangkan soalan muka surat 129. Okey, 129 kamu boleh nampak lah macam ni dia punya jawapan. Okey, jawapan dia yang ini kita boleh nampak dia punya median. Okey, cikgu buat garisan warna oranye dulu. Biru. Okey. Untuk soalan B, soalan A dulu, median dia adalah 19. So 19 kita buat dekat median lah. Ini 19 kan. Okey, median dia tandakan kuartil pertama dia adalah 16. Okey, so ni kuartil pertama dan kuartil ketiga dia adalah 25. Lepas tu buat petak, nilai paling minimum dia adalah 10 dan nilai maksimum dia adalah 32. Okey, jadi macam inilah bentuk dia. Okey, untuk soalan B pula, soalan B boleh nampaklah median dia dekat tengah-tengah iaitu 33, tandakan dekat 33. Kuartil pertama 26.5, okey, 26.5 dekat sini. Kuartil ketiga dia adalah 39.5 dekat sini. Okey, buat petak, buat macam rumah. Kemudian yang bawah sini adalah nilai paling minimum iaitu 21 dan atas sekali adalah nilai paling maksimum iaitu 46. Dapat jawapan dia macam nilah. Okey. Okey, seterusnya cikgu pergi kepada yang ini muka surat 130. Okey, 130 kita boleh bacalah setiap kes dengan rumusan. Okey, setiap data ditukar secara seragam apabila jika satu cerapan dalam satu set data ditambah atau ditolak dengan suatu pemalas, sukatan seragam tak berubah. Jika melibatkan penambahan ataupun penolakan, maka sukatan data dia tak akan berubah. Okey, jika setiap cerapan dalam suatu set data didarab atau dibahagi, okey, sukatan seragam dia akan berubah. Maksudnya dekat sini untuk julat baharu, jika ada perubahan pada julat kan, jadi K, pemalas K ni didarab dengan julat asal. Kalau julat antara kuartil baru, K darab dengan julat antara kuartil asal. Sama juga macam sisihan piawai, maksudnya kesemua ni didarab dengan pemalas dia. Untuk variance saja, dia punya pemalas ni mestilah kuasa 2. Okey, ini untuk variance. Okey, kemudian cikgu pergi kepada kewujudan nilai pencilan dalam data. Dia memberi gambaran data yang salah jika digunakan julat sebagai serakan data. Okey, dia lebih sesuai menggunakan julat antara kuartil lah sebagai sukatan serakan. Okey, untuk suatu nilai pencilan dimasukkan atau dikeluarkan, julat antara kuartil kuranglah dipengaruhi. Okey, maksudnya nilai pencilan ni maksudnya dia punya beza yang sikit. Satu data tu dikeluarkan. Okey, julat tu akan berubah dengan mendadak jika nilai maksimum ataupun nilai minimum terusik. Okey, maksudnya jika nilai maksimum dengan minimum terusik, maka dia akan kacau julat lah. Okey, nilai bagi variance sampai awal akan bertambah dengan banyak apabila pencilan ditambah ke dalam set data. Okey, maksudnya jika ada suatu lagi data ditambah, maka dia akan memberi nilai kepada perubahan lah kepada variance dengan sisihan piawai. Okey, kita tengok kepada contoh. Okey, soalan muka surat 131 ni. Ni contoh dia. Okey, cikgu cuba tunjukkanlah satu persatu. Julat dan variance bagi suatu set data adalah 9 dan 3. Maksudnya 9 ni adalah julat. Dan 3 ni adalah variance dia. Sekarang kita nak cari perubahan jika setiap dalam nilai dalam data sel asal tu ditambah. Maksudnya dia bagi sel asal dia 1, 2, 3. Okey, contohnya cikgu bagi 1, 2, 3. Kemudian dia punya soalan ni dia ditambah. Setiap ni ditambah dengan 3. Maksudnya dia akan jadi 4, 5, 6 lah kan. Okey, jika jadi macam ni, apa yang berlaku kepada julat baru? Okey, kalau penambahan dengan penolakan, ingat balik rumus tadi yang cikgu tunjukkan tadi kan. Penambahan dengan penolakan, dia tak akan memberi kesan. Okey, dia tak akan memberi kesan kepada julat dengan variance yang baru. Jadi sini akan kekal lah 9, sini pun 3. Ini pun sama, 9, 3. Okey, untuk pendarapan atau pembahagian, nampak kan? Sini darab, sini bahagi. Macam mana kita nak tentukan julat baru? Okey, jika didarab dengan 2, maka julat baru dia adalah 2 didarab dengan julat lama dia. Okey, 2 darab 9 lah. Akan dapat 18. Untuk variance baru, variance tu dia punya
Pemalar ni kena kuasa 2. Jadi 2 kuasa 2 didarab dengan variance lama dia adalah 3. So 2 kuasa 2 akan jadi 4. 4 darab 3 adalah 12. Faham kan? Okey, untuk D ni dia bahagi. Dibahagi dengan 3. Maksudnya sini pemalar dia adalah 3. Macam mana nak hitung julat baru? Okey, julat baru kita dapat daripada julat lama iaitu 9 bahagi dengan pemalar. Okey, akan dapat 3 lah. Manakala variance baru pun kita buat benda yang sama. Okey, variance lama dia kita tengok 3 bahagi dengan 3 kuasa 2. Okey, pemalar tu dikuasa 2. Kena ingatlah dekat sini. Variance tu bermaksud dia punya pemalar tu kena kuasa 2. Jadi akan dapat 1/3. Okey, senang kan? Cuma kena ingatlah dia punya syarat-syarat kat depan tu. Okey, seterusnya cikgu pergi kepada soalan nombor 8. Diberi suatu set data, ialah dia bagi set data ni. Okey, 3, 4, 5, 7, 9. Okey, cari sisihan piawai bagi set data ini. Okey, sisihan piawai ini maksudnya kita kena cari min dulu. Okey, min sama dengan 3 tambah 4 tambah 5 tambah 7 tambah 9. Okey, bahagi dengan semua data yang ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kan? So, tambah-tambah bahagi dengan 5. Tekan kalkulator akan dapat 5/6. Okey, kemudian untuk sisihan piawai. Sisihan piawai di simbol-simbol dia macam ni lah. Okey, formula dia adalah X kuasa 2 bahagi dengan N. Kalau boleh yang ni hafal. Supaya kita tak ada terfikir-fikir kan. Bahagi tolak dengan min kuasa 2. Okey, cara kira benda ni pula. Kena kira X kuasa 2. 3 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2 tambah 7 kuasa 2 tambah 9 kuasa 2. Okey, semua ni dah dikuasa 2 bahagi dengan 5 data yang ada. Okey, tolak min kita dah kira siap-siap tadi. Jadi 5.6 kuasa 2. Okey, jadi bila kira macam ni akan dapat sisihan ini variance. Kita akan kira variance dulu. Okey, kita akan dapat 4.64. Ini adalah variance. Okey, dia nak sisihan piawai kan? Sisihan piawai ni maksudnya yang ni kuasa 2 ni bawa ke sana. Jadi simbol ni sahaja adalah sisihan piawai di punca kuasa lah. Jadi punca kuasa 4.64 tekan kalkulator akan dapat 2.15. Okey, senang kan? Kita lihat B. Jika set data di atas berubah kepada nombor ni 3, 6, 9, 15, 21. Nyatakan hubungan set data ini dan sisihan piawai yang baru. Sebelum kita teruskan, kita kena tahulah hubungan apa. Macam mana 3, 4, 5, 7, 9 dia bertukar kepada 3, 6, 9, 15, 21. Okey, kita kena siasatlah macam mana apa hubungan yang boleh ditukarkan. Okey, jadi dekat sini hubungan tu kita boleh nampak data asal, okey. Data asal tolak dengan 2 darab dengan 3. Okey, contohnya tadi 3 tolak 2 akan dapat 1 kan? Darab 3 dapat 3. Dia akan jadi sini lah. 4 tolak 2 dapat 2. Darab 3 dapat 6. Okey, maksudnya hubungan tu adalah macam ni. Okey, dan sisihan piawai. Macam mana nak cari sisihan piawai? Okey, sisihan piawai yang asal kita dapat 2.15. Okey, jadi untuk tolak, dia kena tolak 2. Kalau tolak, jangan tolak terus. Sebabnya tambah dan tolak dia tak memberi kesan kepada sisihan piawai. Kita terus darab dengan 3. So, akan dapat jawapan dekat sini 6.45. Okey. Kalau boleh faham, cikgu nak teruskan kepada soalan nombor 9. Soalan nombor 9 muka surat 132. Okey. Kita pergi kepada soalan ni. Ini adalah plot batang daun. Batang dan daun kan, hasil jualan makanan. Okey, kalau sebelum ni, kalau ikut video yang cikgu rakam, mesti faham lah macam apa itu plot daun. Maksudnya dekat sini dia data dia besar. Untuk KFA dia ada 52, 53, 55, 57. Okey, macam tu. Kemudian bukan 51. Sorry. Bukan macam tadi. Dia adalah 502, tak 503, 505, 507. Yang ni pula 551. Maksudnya nombor depan je yang sama. Okey, nombor belakang tu bergantung kepada data yang ada tu lah.
Okey, kita pergi kepada Cafe A dulu. Dia suruh cari julat dan sisihan piawai bagi kedua-dua. Okey, untuk julat, maksudnya nilai maksimum tolak nilai minimum. Untuk A, maksimum dia adalah 709. So, 9 tolak dengan nilai minimum dia yang paling sikit iaitu 502. Okey, bila tolak akan dapat 207 lah. Okey, julat memang sangat senang untuk cari. Okey, kemudian kita lihat kepada nak sisihan piawai. Untuk sisihan piawai, dia punya rumus sama dengan X kuasa 2 bahagi dengan N tolak ini min. Okey, ini min kuasa 2. Okey, kena cari min dia dulu. Macam mana nak cari min? Tambahkan semua. Ni tambahkan 502, tambah 503, tambah 505, tambah 507. Tambah-tambah semualah. Akan dapat, cikgu tulis kat sini ya. Min akan dapat 11836. Ni kena tambah sampai habis lah. Sampai 709 paling besar. Okey, bahagi dengan data dia ada berapa? Data ni kena kira sini 1, 2, 3, sini 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Dia ada 20 data. Okey. Bila bahagi macam ni akan dapat sini min dia adalah 591.8. Okey. Kita nak cari sisihan piawai, kena kira dia punya variance dulu lah. Variance dia maksudnya dekat sini ni X kuasa 2 ni kena kuasa 2 lah. 502. Macam ni lah, cikgu ajar sikit. 502 kuasa 2 tambah 503 kuasa 2 tambah 505 kuasa 2 tambah 507 kuasa 2. Bawah pula 551 kuasa 2 tambah 551 kuasa 2. Buat semua sampailah sekali adalah 709 kuasa 2. Okey, bila tambah-tambah semua akan dapat nilai yang besar lah, berjuta ni. 7085390 bahagi dengan bilangan data dia 20 tolak dengan min. Mana min tadi? Ni min 591.8 kuasa 2. Jadi kat sini akan dapat tak muat lah. Okey, akan dapat macam mana cikgu nak tulis? Cikgu tulis sini ya. Okey, maksudnya dekat sini akan dapat 404.2.26. So, untuk dia punya sisihan piawai, punca kuasa 2 kan akan dapat 63.58. Okey. Dia naik ke atas. Okey, seterusnya untuk Cafe B sama. Julat. Ambil nilai paling tinggi, 705 tolak 502. Okey, akan dapat 203 lah untuk julat. Kalau min, kena kira lah X kuasa 2, bukan X tak ada kuasa 2. Untuk min, nilai semua X bahagi dengan N. Okey, akan dapat 11546 bahagi dengan 20. Jadi 577.3. Okey, untuk variance, okey, kena kuasa 2 kan semua, tambah-tambah macam cikgu buat sini, akan dapat 6722622 bahagi dengan 20 tolak dengan 577.3 kuasa 2. So, sini akan dapat dah hilang dah tadi. Hilang dah tadi. Okey, jadi sini cikgu bagi jawapan untuk dia punya min. Tadi kan dia nak julat. Okey, julat sini dapat 203 dengan sisihan piawai. Piawai kalau selesaikan tadi akan dapat 2855.81, punca kuasa 53.44. Okey. Okey, dan kita cuba jawab soalan bawah sini. Adakah hasil jualan makanan Cafe A lebih baik daripada Cafe B? Okey, nyatakan sebab anda. Macam sini untuk sisihan piawai kita dapat. Okey, cikgu tulis balik sisihan piawai akan dapat 63.58. Sini sisihan piawai dapat 53.44. Jadi mana yang lebih baik? Okey.
Yang lebih baik maksudnya dia punya sisihan piawai tu kecil. Jadi B lah kan? B lebih kecil. Jadi kat sini dia kata, adakah jualan kafe A lebih baik? Tidak. Okey, tidak, kerana nilai kafe A lebih besar daripada kafe B. Hasil jualan kafe B lebih baik daripada kafe A kerana nilai sisihan piawai kafe B lebih kecil berbanding kafe A. Okey, cikgu nak teruskan, tapi cikgu takut kamu tak faham. Kita ada satu lagi muka surat ni untuk dihabiskan, 133 dan 134. Lepas tu terus latihan pengukuhan. Okey, cikgu nak kamu cuba buat ni dulu. Sebab cikgu ajar pun sepintas lalu tadi kan. Siapkan untuk kafe A dan kafe B. Jika ada sebarang masalah, boleh PM cikgu, okey? Jadi itu sajalah, nanti kita sambung lagi minggu depan. Sekian, terima kasih.